Kalau Haji Chan dia kata bukan kita yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bersama dalam sesi bicara buku bersama pengarang dan juga penerbit dan juga penyunting bagi buku kedatangan Trust Pertuanan Negeri Perak, iaitu Encik Muhammad Adha bin Jalil atau lebih mesra dikenali sebagai Ku Alam. Dan juga kita juga akan membicarakan tentang buku sejarah dan martabat Tengkolok dalam etika pemakaian busana kebudayaan institusi keistanaan Melayu Perak yang dikarang oleh Encik Ku Alam sendiri. Baik, sebagai permulaan, saya rasa kita perkenalan dahululah dengan sosok yang di sebelah saya ini. Boleh saya minta Encik Muhammad Adha untuk memperkenalkan dirilah dan juga macam mana penglibatan dengan institusi ataupun perihal berkenaan dengan institusi Diraja Perak. Terima kasih kepada saudara Amin. Lebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pihak Jam Malaysia atas jemputan dalam memeriahkan Pesta Buku pada tahun ini. Saya secara dasarnya telah terlibat secara langsung dalam pengkajian melibat hak ehwal adat istiadat sejak kita tahun 2015 lagi, maksudnya yang lebih aktif. Okey, sebelum saya mengulas tentang buku berjudul Kedatangan Trust Pertuanan Negeri Perak yang ditulis oleh Yang Mulia Raja Kobat Salahuddin Ibn Almarhum Raja Muda Musa, saya akan menyentuh sedikit mengenai dengan sejarah dan martabat Tengkolok di negeri Perak. Buku ini ditulis sekitar tahun 2018, yang mana buku ini menceritakan tentang sejarah dan juga martabat Tengkolok di negeri Perak. Lazimnya kita hanya menyedari kehadiran hiasan kepala ni ketika majlis perkahwinan, sedangkan realitinya kehidupan masyarakat orang Melayu dahulu lagi telah pun mempunyai hiasan hulu kepala, yang mana setiap kelompok masyarakat mempunyai martabat yang tersendiri. Sungguh pun hari ini pelbagai Tengkolok ataupun desta ataupun tanjak diperkenalkan, yang saya tak perlu nak nyatakan. Namun apa yang saya boleh nyatakan hasil daripada kajian saya mengenai dengan sejarah dan martabat Tengkolok di negeri Perak. Di negeri Perak tiada selain mana yang kita sedia maklum atas nama Tengkolok, iaitu satu hiasan kepala yang dipakai oleh orang-orang Melayu Perak di peringkat golongan bangsawan. Sungguh pun di kalangan pembesar iaitu penghulu, orang besar negeri, lazimnya lebih kepada desta. Sungguh pun pelbagai sudut pandangan ataupun hasil perkenalan baru mengenai hiasan kepala di negeri Perak, tapi realitinya tiada yang saya temui yang saya boleh menyokong tentang kehadiran hiasan kepala yang dinyatakan selain daripada sejarah dan juga martabat Tengkolok yang terpakai pada hari ini, yang telah pun wujud sekitar abad ke-19. Itu ada sikit sebanyak mengenai dengan penulisan saya sejarah dan martabat Tengkolok negeri Perak. Dan insyaAllah untuk mengukuhkan tujuan saya, akan wujud sebuah buku yang berjudul Sejarah Tengkolok negeri Perak dari sudut perspektif yang akan dikeluarkan oleh pihak saya lah. Namun saya
berarah kepada buku yang berjudul Kedatangan Teras Pertahanan Negeri Perak. Buku ini ditulis seperti mana yang saya nyatakan, ditulis oleh Yang Mulia Raja Kobat Salahuddin. Raja Kobat ini adalah seorang penyanyi dan juga pengubah lagu sekitar tahun 70-an hingga 80-an. Dan sekiranya masyarakat menyedari tentang kehadiran lagu An-Nazin yang bertajuk Kain Pelekat, maknanya dia mengenali penulis dan pengubah lagu tersebut, iaitu Raja Kobat. Raja Kobat ini dia telah menghasilkan satu dapatan kajian yang dititahkan oleh Sultan Idris sendiri kepada beliau ketika berada di mercu Istana Iskandariah sekitar tahun 1970-an. Sultan Idris hubungannya dengan Raja Kobat? Sultan Idris adalah bapa saudara kepada Raja Kobat, yang mana Raja Kobat ini adalah anak kepada Raja Muda Musa Ibni Almarhum Sultan Abdul Aziz. Yang mana Raja Kobat ini adalah cucu kepada Sultan Abdul Aziz, yang mana sultan yang terlibat semasa negara ataupun negeri Perak ataupun negeri Melayu ke arah untuk mewujudkan pembentukan tanah Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Kalau kita tengok dalam buku ni ataupun tajuk hadapan buku tu, dia ada menyatakan iaitu Seri Saguntang Mahameru Tonggak Pertuanan Raja-Raja Melayu. Itu adalah dia punya satu slogan ataupun trademark, yang mana hasil-hasil yang dikeluarkan oleh Yang Mulia Raja Kobat melibatkan sebuah institusi ataupun seni kebudayaan yang datangnya daripada Seri Saguntang, iaitu sesuatu tempat yang lazimnya dikaitkan dengan pembentukan Raja-Raja Melayu. Dalam hadapan di hadapan buku ni terdapat satu bentuk langkaran perahu. Perahu disebut perahu Melayu, yang mana dianggarkan perahu ini telah membawa Raja Muda Muzaffar daripada Kampar ke Perak. Dia tidak ke Perak tapi ke Beruas sebenarnya, sebab Beruas adalah tapak jajahan kerajaan Gangga Negara. Di mana di sini ada disebut satu orang kata kata-kata kiasan bisu, yang mana disebut di hadapan buku ni, dia anugerahkan baginda nobat, disuruh baginda nobat di barat, maka dicabut baginda cincin di jari baginda, diberikan pada Tun Arya Bijaya dengan titah Sultan Mahmud Shah Melaka. Adapun Tun Arya Bija Diraja, seperti janji kita buangkan ke laut, jikalau ada untung kita kalau timbul. Maksud kiasan bisu ini, cincin di jari merujuk kepada simbol benih ataupun teras pertuanan negeri Perak, negeri Melaka yang hendak dihantar ke Perak. Sebab Sultan dia tak akan cakap kamu pergi, tak. Kiasan bisu diguna pakai. Sebab tu di mana-mana filem-filem lama banyakkan melibatkan puisi dan pantun. Sebenarnya ada maksud, bukannya satu benda perkataan yang keluar dengan sia-sia. Jadi di sini kita melihat berkenaan dengan disuruh nobat di barat. Sebab nobat ni lambang nak kata penguasa, simbol martabat ia. Sebab kita kena tahu negeri Selangor yang diasaskan oleh Raja Lubu bebaskan diri ataupun bebaskan jajahan negeri Selangor, iaitu pada awalnya sebuah jajahan, menjadi sebuah Kesultanan Selangor pada hari ini,
kerana pemberian nobat daripada kerajaan Perak pada tahun 1766 oleh Sultan Mahmud Shah, iaitu Sultan Perak yang ke-16. Jadi sama juga dengan apa yang disebutkan oleh saya tadi, iaitu disuruh nobat di barat. Kalau daripada arah kita Perak, kalau di barat arah mana? Laut lah. Yelah, bukan, maksud barat tu di mana? Di Sumatera ke, di Aceh ke, di Bintan ke, di Kampar ke? Di Sumatera lah. Ya. So itu maksud dia. Sebab tu dalam buku ni memang syarat dengan satu kajian secara menyeluruh, dan buku ini sebenarnya terhasil daripada kajian 50 tahun yang lalu. Sebab tu dalam buku ni juga akan menceritakan sedikit sebanyak mengenai sejarah awal yang mana disebut mengenai latar belakang negeri laut. Sebab tadi disebut di sini dibuangkan ke laut, bukan buang cincin raja ataupun sultan ni ke laut, tapi buangkan benih raja ni, iaitu Raja Muda Muzaffar, ke laut. Sebab Gangga negara disebut sebagai negeri laut dalam bahasa Sanskrit dia. Jadi kat sini apa yang dinyatakan oleh Sultan Mahmud Shah Melaka kepada Tun Arya Bijaya, Tun Arya Bijaya diraja ni adalah raja di Manjung ataupun Berwas yang dikurniakan nobat masa Sultan Mahmud di Melaka lagi. Sebab tu buku ini bila kita tidak melihat isi kandungan di dalam, kita takkan sedar apa yang kita ada. Contohnya di Perak ada segala alat kebesaran yang wujud di Melaka. Tapi di Johor pada hari ini tak ada sebarang pun alat kebesaran Melaka yang diasaskan oleh Sultan Alauddin Riwayat Shah, iaitu benih Sultan Melaka, Sultan Mahmud Shah dengan Tun Fatimah ataupun Raja Puan Fatimah, anak pada Bendahara Tun Muntahir. Tiada. Di Johor memang tiada sebarang alat kebesaran daripada Melaka. Yang ada pada waktu itu adalah bendahara saja. Sebab tu dalam buku ni akan menceritakan satu epilog yang mana peristiwa melucutkan gelaran bendahara Perak yang pertama oleh Tun Ishak Barakah, iaitu ayah kepada Tun Mahmud. Tun Mahmud ni asalnya diberi gelaran Sri Akar Raja Selangor. Jadi dia menjadi bendahara Perak yang pertama. Dan fakta yang mengatakan bendahara Perak yang pertama adalah Megat Terawih adalah tidak tepat. Jadi fakta-fakta ni kita betulkan balik untuk masyarakat menerima satu persepsi sejarah yang jelas. Sebab setiap perkara yang dinyatakan haruslah berfakta. Dan seperti menurut apa yang kita lihat, yang saya nyatakan tadi, terlalu rumit kalau kita nak faham secara fizikal, melainkan kita baca dan kita akan faham. Sebab tu kita pernah dengar satu puisi lama, pantun, kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa didirikan. Fakta asalnya nak diserahkan maruah anak Melaka ke Jawa, Majapahit, telah menimbulkan satu persepsi baru. Sebab tu kita tengok satu ayat, lainkah Sultan Pahang dan Sultan Perak dengan yang di Pertuan Johor? Ini kata-kata bendahara Tun Ishak Barakah. Katanya apa? Sekalian itu tuan pada kita pada ketika baik, jika pada jahatnya hanya yang di Pertuan Johor saja tuan kita. Sebab tu bendahara di Johor kemudiannya apabila Sultan Mahmud
ataupun Sultan Mahmud yang terakhir lah, yang mangkat di Jolang, mangkat wujud sebuah institusi bendahara yang baru, iaitu di Pahang, di Johor. Tapi benihnya daripada Johor pergi ke Pahang, ke Terengganu, dan hari ini menunjukkan sebuah institusi raja-raja. Dan sekiranya kita tengok, kenapa tidak diambil benih Sultan Melaka yang ada di Pahang pada waktu tu? Kenapa tidak diambil benih daripada Melaka yang ada di Perak? Dan ramai yang tidak sedar dan ramai yang telah menerima bulat-bulat tentang peristiwa yang disebut Sultan Perak yang kedua, iaitu Sultan Mansur Shah, gaib di sebuah masjid di Kota Lama, di Perak, dan dibuat satu desain di dalam masjid. Realitinya Sultan Mansur ni telah dibawa lari oleh angkatan Raja Aceh dan menjadi Raja Aceh. Dan realitinya kita terima bulat-bulat, siap letak. So sebenarnya tidaklah sepatutnya berlaku. Sebab tu dalam peristiwa itu juga ada menceritakan tentang benih Sultan Mansur Shah yang berkahwin dengan sebuah anak orang asli penghulu, yang kemudiannya melahirkan sebuah institusi pembesar yang dikenali sebagai orang kaya-kaya Panglima Seri Amar Diraja, Bangsa Diraja. So Bangsa Diraja ni asalnya daripada benih Sultan Mansur Shah, Sultan Perak yang kedua. Jadi buku ni sebenarnya memang terlalu padat pada saya, sebab dia ada menceritakan kronologi peristiwa yang berlaku di antara negeri Perak, negeri Pahang. Jadi sedikit sebanyak dia akan menimbulkan satu persepsi baru, satu fakta sejarah yang baru. Dan kita melihat juga personaliti yang wujud di Perak di peringkat golongan bangsawan, iaitu orang besar Perak, orang besar 4, orang besar 8, orang besar 6 dan orang besar 32. Sebahagian besarnya mempunyai galuran susu galur yang melibatkan dengan satu tokoh penting di Perak, iaitu Tun Saban Balik, yang mana dalam buku ni diceritakan. Jadi kalau saya nak mengupas secara menyeluruh hasil penulisan oleh Yang Mulia Raja Kobat, saya fikir terlalu banyak. Jadi dengan tempoh masa yang ada, mungkin sedikit sebanyak saya dapat memberi gambaran. Tapi macam saya katakan tadi, Perak bukanlah sebuah negeri yang disebut sebagai negeri Perak pada awalnya. Dan kita kena tengok pada tahun 1520-an, rupa bentuk geografi Perak macam mana. Dari segi dia punya alur sungai, bukannya pada hari ini kita terima bulat-bulat. Sebab alur sungai Perak pada waktu dahulu berbeza dengan yang ada pada hari ini. Jadi pada mereka yang berminat untuk membuat kajian tentang sejarah negeri Perak, sejarah alat kebesaran negeri Perak, dan juga sejarah tentang sistem pembesar di negeri Perak, semuanya ada dan diceritakan tentang perkara tersebut sedikit sebanyak dalam buku Teras Kedatangan Ketuanan Negeri Perak. Dan yang menariknya, Raja Kobat ni ataupun penulis menonjolkan satu gelaran nama keluarga. Contohnya, kita pernah dengar nama Tun Saban Balik, Angah Balik. Sebenarnya bukan sebab nama timang-timangan dia ataupun dia punya ni. Sebenarnya setiap, kalau kita biasa kita tengok 1 hingga 10 anak dalam satu keluarga. Tapi kalau anak yang ada 20 orang, 30 orang atau 40 orang, macam mana anak nak bagi dalam panggilan dalam keluarga? Kan, takkan nak panggil Angah pun Angah juga, kan? Jadi itulah ada perkataan Angah Balik, Alang Ajaib.
Jadi dalam buku ni, kalau kita tengok baca secara rambang, kita akan nampak benda ni menarik. Sebab tu buku ni kita cetak dalam sekitar 500 cetakan. Sebab kita tidak akan mencetak lagi buku ni kerana kami sebab kami mempunyai satu matlamat untuk mengeluarkan beberapa hasil dapatan Raja Kobat untuk diterbitkan. Jadi kami tidak fokus untuk menerbitkan benda ni banyak-banyak. Jadi benda ni terbit memenuhi ataupun mencapai matlamat apa yang diamanahkan oleh Sultan Idris kepada pengarang, itu sudah memadai. Sebab buku ni sepatutnya diterbitkan pada 10 tahun yang lalu, tapi disebabkan pelbagai perkara tak dapat dielakkan. Jadi hari ini bagi meraihkan ulang tahun ke-80 Raja Kobat, buku ni diterbitkan. Jadi itu je lah saya boleh kupas sikit sebanyak tentang hasil karya oleh Yang Mulia Raja Kobat. Cuma yang lain-lain tu mungkinlah kalau yang berminat boleh baca secara rambang kat depan tu, mungkin boleh nampak perkara-perkara baru. Contohnya tentang nama asal Manjung yang dikenali sebagai Melayu Lingam. So kenapa kena tengok sendiri? Sebab kalau saya nak ceritakan terlalu rumit, dan penulis sebenarnya dah terlalu berusia. Dia pun kaki pun tak apa sihat sangat. Jadi dia tidak lagi duduk di Taman Melewati dan dia duduk di Ipoh. Jadi bila kita buat atau minta tanda tangan penulis, saya kena pergi ke Ipoh, menghadap dia dan minta dia sign. Jadi kat sini kita bawa 20 buku yang ada tanda tangan beliau lah. Dan itu je lah saya boleh kupas sikit banyak. Mungkin tuan ada soalan yang nak tanya, insyaAllah saya boleh cuba menjawab. Dari segi sumber, dari mana kebanyakannya Raja Kobat dapat menulis buku ni? Okey, sumber-sumber yang diperolehi daripada pengarang, pertama sumber daripada temu bual. Contohnya pengarang menemu bual sendiri, Sultan Idris. Contohnya perkara melibatkan isyarat tabal ataupun orang terlalu nak sangat dengar, nak tahu sangat apa rahsia ciri tu. Raja Kobat banyak menembual Tok Nara sendiri, sebab pada waktu tu memandangkan Raja Kobat ni sebagai anak Raja Muda Perak. Dia mudah untuk akses dan mendapatkan maklumat tu secara terus. Dan saya sendiri kena akui, dia telah merakamkan 16 buah lagu nobat yang pada waktu tu mungkin Tok Siti Guna tu adalah ayah kepada Tok Siti Guna Abdul Aziz sekarang ni, Ketua Nobat di Negeri Perak. Dan sebab tu ada sebut tentang keturunan Muntah Lembu di dalam buku ni. Dan kita cuma pernah dengar perkataan keturunan Muntah Lembu ni hanya di dalam buku Salatul Salatin ataupun sejarah Melayu. Sedangkan realitinya, siapa keturunan Muntah Lembu? Jadi kat situ orang tak tahu. Dan orang macam-macam memberi persepsi, pandangan. Sebab tu bila orang sebut ada istiadat Melayu ni daripada yelah ada kata Hindu, kita kena tengok dari segi agama pada waktu tu, bukannya bangsa. Sebab tu kalau kita sebut nama-nama pembesar-pembesar pun hari ni pun banyak asal usul daripada Hindu. Sebab tu Indra, Bijaya itu gelaran-gelaran Sanskrit. Jadi
banyak perkara yang kita kena melihat daripada pelbagai sudut. Sebab tu buku ni saya sangat yakin dan percaya ia bakal melahirkan pelbagai dan banyak sarjana-sarjana yang akan menerokai dan membuat kajian untuk melihat apakah kelompongan yang wujud dalam hasil kajian pengarang. Sebab tu dari segi sumber-sumber yang tadi Tuan ajukan kepada saya, pelbagai sudut yang telah diteliti oleh Raja Kubat. Dan Raja Kubat ni juga dia adalah askar Melayu. Dia kalau dalam tentera dia pension, dia berhenti kapten. Dan dia juga adalah satu batalion dan dengan bawah duli Sultan Kedah. Jadi sebenarnya masa dia pergi ke India ada training tentera, beliau telah mengambil kesempatan untuk meneroka pelbagai buku-buku yang melibatkan kebudayaan Hindu di sana dan kemudian dia buat taksiran. Jadi di situ dia nampak adat kebudayaan tu ada yang mana kajian akademik dia bukan melihat pada satu sudut, dia akan melihat berbagai sudut. Sebab tu dalam kajian akademik dia tidak menerima satu perkara dengan hanya saya bermimpi. Tidak. Banyakkan dia akan melihat dari segi peristiwa yang berlaku, lepas tu pekarangan peristiwa-peristiwa yang berlaku di sekitar kawasan tersebut. Sebab tu kalau kita tengok dalam peristiwa kerajaan Sriwijaya, sebab mukadimah buku ni dia menceritakan tentang kerajaan Sriwijaya yang menyebut asal usul Wau Bulan. Sebab Wau Bulan ni jangan kita sangkakan hanya di Kelantan. Sebab Wau Bulan ni adalah peristiwa yang melibatkan kerajaan Sriwijaya. Dan sebab tu kalau kita tengok penulis banyak mengupas secara menyeluruh. Sebab tu kalau kita tengok dari sudut sejarah di Kelantan hari ini, Dikir Barat, siapa yang boleh mengatakan Dikir Barat ni asal usulnya, pengaruhnya daripada Aceh? Sebab cuba tengok zikir di Aceh dan zikir Dikir Barat di Kelantan, dia ada persamaan. Dan kalau di Kelantan, Barat di mana? Kalau Kelantan, Aceh di mana? Dudukan dia, di utara, timur, barat. Lebih utara sikit lah daripada Kelantan. Aceh? Ke di barat? Dia memang daripada barat. Sebab dia bagi Dikir Barat. Oh, dia ni merujuk kepada Aceh. Ya. Sebab tu banyak perkara yang kita tengok kebudayaan. Contoh tadi kalau kita sebut tentang Tengkolok tadi, kenapa di Kelantan pakai kentang budu? Macam orang panggil getam. Cuba tengok di Jawa, Majapahit. Sebab Majapahit pernah menakluk di Kelantan. So kebudayaan tu ada ditinggalkan, tapi tidaklah kita nak terima. Contohlah, kita tahu Portugis, Belanda, apa peninggalan dia yang ada kat Malaysia? Pada hari ini tak ada pun. Sebab tu kita tengok bangunan-bangunan kita yang ada sekarang ni, banyakkan bangunan-bangunan British, hingga tenggelamkan Portugis daripada Melaka dan banyak lagi. Sebab tu kalau kita tengok, siapa ibu kepada Raja Muda Muzaffar? Kita lari sikit lah daripada soalan tuan tadi tentang sumber penulis, tapi sikit sebanyak saya nak tekankan sebab isteri kepada Raja Muzaffar ni,
ibunya adalah Puteri Onang Kening, anak Sultan Kelantan. Jadi adalah elemen-elemen dia. Contoh juga